Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurudiana binti Nur Azman. Nombor matrik I20104609. Saya daripada kumpulan 4 untuk subjek Akidah Islamiah. InsyaAllah hari ini saya akan bentangkan kepada semua berkaitan tajuk beriman kepada qada dan qadar, iaitu konsep qada dan qadar, konsep tawakal dan penghayatan qada dan qadar. Sebelum tu saya nak minta maaf dekat Ustazah Fadilah sebab saya sekarang berada di rumah sewa. Jadi saya tak dapat nak ikut sepenuhnya format untuk merakam video seperti mana yang Ustazah minta. Sebab saya kekurangan ruang dan kelengkapan lah untuk rekod. Baiklah. Kita pergi pada slide yang pertama, iaitu apa itu beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun keenam daripada rukun-rukun iman yang di mana tidak sempurna keimanan seorang hamba sehingga dia beriman kepadanya. Beriman dengan qada dan qadar bermaksud mempercayai bahawa Allah SWT adalah zat yang maha kuasa untuk menentukan dan mengatur sesuatu yang ada di alam ini dengan kebijaksanaan dan kehendaknya sendiri tanpa diganggu oleh sesuatu kekuasaan asing. Kat sini maknanya kita semua tahu beriman kepada qada dan qadar ni memang ada dalam rukun iman. Dan merupakan rukun iman yang keenam lah. Jadinya kita sebagai seorang Muslim, kita wajib untuk mengimani dan meyakini qada dan qadar Allah tersebut. Beriman kepada qada dan qadar ni bermakna kita yakin dan percaya apa yang Allah kehendaki itu memang akan berlaku. Macam tu. Dan bila mana kita tidak beriman dengan qada dan qadar, sebenarnya kita disebut macam kufur. Sebab apa? Sebab bila mana kita mengingkari qada dan qadar, sama seperti kita mengingkari kekuasaan Allah itu sendiri. Sayyidina Ibnu Abbas dia berkata, beriman kepada qadar itu termasuk dalam tauhid. Maka siapa yang mentauhidkan Allah tetapi mengingkari qadar, maka pengingkarannya itu membatalkan tauhidnya. Jadi tidak kita wajib untuk beriman kepada qada dan qadar. Kita terus kepada slide seterusnya, iaitu konsep qada dan qadar. Qadar dari segi bahasa ialah ketetapan, kehendak dan penciptaan. Qada dari segi istilah ialah ketentuan atau ketetapan Allah SWT sejak dari zaman azali lagi tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan ketetapannya. Manakala qadar pula dari segi bahasa ialah kepastian, peraturan dan ukuran. Qadar dari segi istilah, takdir Allah SWT yang berlaku bagi semua makhluk hidup, baik yang telah berlaku, sedang berlaku maupun yang akan terjadi. Seterusnya kita pergi kepada salah faham yang berlaku dalam konsep qada dan qadar ialah takdir menolak usaha dan ikhtiar. Mereka menganggap bahawa sama ada berusaha atau tidak, ketetapan dan ketentuan tersebut tetap akan berlaku. Kita pergi konsep qada dan qadar. Macam yang saya sebut tadi lah, qada tu ketetapan dan sebagainya kan. Hubungan antara qada dan qadar ni ialah qada ni dia merujuk kepada peraturan dan ketetapan Allah yang berlaku untuk semua makhluk. Tapi qadar pula dia merujuk kepada pelaksanaan rancangan dan tetapan Allah. Jadi sebab itulah dia berkait qada dan qadar tersebut. Jadi untuk salah faham yang berlaku dalam konsep qada dan qadar ni ialah takdir menolak usaha dan ikhtiar. Dekat sini mereka ni merasakan bahawa sama ada diorang berusaha ataupun tidak, mencuba ataupun tidak, tetap sama. Kiranya macam, kalau aku dah ditakdirkan untuk jadi begini, maka beginilah. Tak ada apa yang aku boleh usaha untuk mengubah takdir tersebut. Begitu. Itulah yang anggapan mereka. Ibnu Jauzi menurutnya kaitan salah faham konsep qada dan qadar ni, Ibnu Jauzi berkata, salah faham ini merupakan salah faham yang sangat bahaya kerana ia boleh dijadikan sebagai alasan untuk tidak membuat kewajipan sebagai seorang Muslim. Kenapa?
Sebab tanggapan mereka ni seolah-olah memberi satu lesen ataupun satu green light untuk diorang tak perlu beribadah. Contohnya solat, kita tengok pada solat kan. Kalau contoh kita suruh diorang solat, mereka yang beranggapan sebegini, mereka akan boleh berkata, kalau aku ditakdirkan masuk ke neraka, jadi untuk apa aku solat kalau aku dah memang akan ke neraka. Begitu. Jadi sebabnya mereka rasa macam okey, kalau takdir mereka baik maka baiklah, kalau buruk buruklah. Begitu juga sebaliknya, kalau mereka kata, kalau bab solat tadi, kalau aku dah ditakdirkan untuk masuk syurga, solat ataupun tidak, aku tetap akan masuk syurga. Yes, begitulah tanggapan mereka, dan itu sangatlah bertentangan dengan konsep qada dan qadar. Okey, seterusnya pergi kepada slide seterusnya, konsep tawakal. Okey, perkataan tawakal berasal daripada perkataan wakala dalam bahasa Arab yang membawa maksud mewakilkan atau menyerahkan diri. Tawakal dari segi istilah ialah menyerahkan segala perkara, ikhtiar dan usaha yang dilakukan kepada Allah serta berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha bersungguh-sungguh melakukan sesuatu pekerjaan. Okey, kaitan antara konsep tawakal dengan konsep qada dan qadar adalah bagaimana qadar ataupun takdir tersebut boleh diubah jika disertakan dengan usaha. Okey, kena ingat mesti ada usaha baru boleh berubah benda tu. Okey, baik. Tawakal ni sebenarnya untuk mudah kita faham ialah selepas kita berusaha, kita menyerahkan segalanya kepada Allah. Kita bertawakal untuk tapi kiranya lepas kita berusaha, syarat ni mesti berusaha dahulu baru boleh tawakal. Tak boleh tak ada usaha tiba-tiba nak tawakal. Tak boleh. Itu salah. Okey, itu tak boleh. Itu bukan apa yang dimaksudkan dengan konsep tawakal. Okey, okey. Okey, kenapa kaitan antara konsep tawakal dengan konsep qada ni kan? Sebab apa? Sebab qada memang orang kata qada ialah sesuatu yang tak boleh berubah, memang tetap fix. Contohnya berkaitan hidup dan mati dan sebagainya. Tapi qadar ni ialah sesuatu yang masih boleh diubah. Contoh, okey, contoh takdir, contoh qada, okey, saya bagi nama Aminah contohnya. Qada untuk Aminah ni, dia memang akan menjadi seorang miskin, orang yang miskin. Tetapi contoh dia akan dia akan jatuh miskin pada umur 40 tahun contohnya. Tetapi bila mana dia berusaha, dia boleh mengubah takdir tu, mengubah benda yang ditetapkan tu kepada maafkan saya dengan qadar ni, kepada kiranya kalau dia berusaha daripada takdir tertentu yang dia akan jadi jatuh miskin, dia boleh jadi kaya. Sebab apa? Sebab dia berusaha. Okey, so that's sebab itulah terkaitnya konsep qada dan qadar ni dengan konsep tawakal. Okey, slide seterusnya. Okey, firman Allah SWT yang maksud kemudian apabila engkau telah berazam maka bertawakallah kepada Allah, sungguhnya Allah menyertai orang yang tawakal. Ini antara ayat Quran yang sangat biasa kita dengar, sangat orang kata familiar untuk kita dengar. Dalam Arabnya Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Memang sangat-sangat orang kata biasa kita dengar sangat-sangat. Sebab apa? Maksud dia sendiri pun bila mana kita telah berazam untuk melakukan sesuatu. Berazam di sini kita tekad. Tekad, orang yang bertekad dia akan berusaha. Yes, that's why kat sini ayat dia cakap, apabila engkau telah berazam, kau bersungguh-sungguh untuk buat sesuatu tu, maka bertawakallah kepada Allah. Allah sangat-sangat menyukai orang yang bertawakal. Okey, seterusnya, menurut Imam Al-Ghazali, tawakal bukanlah sikap menanti nasib sambil berpangku tangan. Tawakal juga bukan suatu sikap eskapisme. Okey, Imam Al-Ghazali dia menjelaskanlah bahawa sebenarnya tawakal ialah satu konsep ataupun ialah kita panggil sebagai konsep untuk kita kembalikan segala usaha kita. Maknanya sebab itulah Imam Al-Ghazali kata tawakal ni bukan satu sikap menanti nasib sambil berpangku tangan.
Bila kita menasib sambil berpangku tangan seolah kita tidak cuba untuk membuat apa-apa. Itu Imam Al-Ghazali menjelaskan begitu. Dan tawakal bukan suatu sikap eskapisme. Sikap eskapisme ni ialah sikap Allah sikap kecenderungan untuk melarikan diri daripada masalah dan menumpukan kepada perkara lain daripada masalah yang dihadapi sebagai langkah sebagai langkah untuk mendapatkan ketenangan. Dia seolah-olah macam nak lari daripada masalah. Sedangkan konsep tawakal ni ialah untuk orang berusaha. Sepatutnya kita mencari jalan keluar jika berlaku suatu masalah dan sebagainya. Okey. Seterusnya, realiti salah faham konsep tawakal. Menganggap bahawa tidak perlu berusaha untuk mengekang wabak coronavirus dan hanya perlu lebih takutkan Allah daripada virus tersebut. Rasulullah SAW mengajar untuk berusaha terlebih dahulu sebelum berserah kepada Allah SWT. Hadis riwayat Imam Tirmizi, wahai Rasulullah, apakah harus aku membiarkan untaku ini dan bertawakal kepada Allah? Rasulullah menjawab dalam sabdanya, ikatlah unta itu dan bertawakallah kepada Allah. Okey. Di sini saya nyatakan satu realiti salah faham dalam konsep tawakal ini. Realiti ini berdasarkan pembacaan saya sendirilah. Okey, yang dimasukkan dengan menganggap bahawa tidak perlu mengekang dan sebagainya tu. Okey, kita sendiri tahu negara kita dilanda wabak COVID-19 dan pada mulanya tersebar wabak coronavirus ni di Malaysia adalah disebabkan yang betul-betul tersebar luas bila mana saya panggil geng-geng tabligh lah. Mereka buat satu himpunan di Putrajaya kalau tak silap saya. Okey. Jadi daripada situlah start mulanya wabak coronavirus ini tersebar di Malaysia di rata-rata tempat sebab himpunan tu menghimpunkan golongan-golongan tabligh yang datang daripada pelbagai negeri, malahan ada yang datang daripada Brunei dan sebagainya. Okey. Daripada hasil pembacaan saya tu mereka ni, kenapa mereka rasa yakin untuk berhimpun waktu tu? Sebelum tu saya minta maaf, saya bukan nak menyalahkan golongan tabligh apa semua, saya cuma memberi contoh saja. Saya risau ada yang mendengar rasa sensitivity kerana memberi contoh berkaitan golongan tabligh. Okey, terus mereka berani untuk buat perhimpunan ni kerana ada orang kata segelintir daripada golongan tabligh tersebut. Mereka merasakan tak perlu kita takutkan wabak coronavirus, kita perlu takutkan Allah. Sebab apa? Allah yang, ialah mereka menganggap bahawa betul anggapan mereka Allah yang mengawal dan sebagainya, tapi kita kena berusaha untuk mengekang wabak tersebut. Okey, dan tanggapan mereka sangat salah lah bila mana mereka cakap kita tak perlu takutkan virus tersebut, kita perlu lebih takutkan Allah. Dia seolah-olah mereka berserah macam kalau kami pergi himpunan, kalau kami kenal lah macam tu. Saya salah lah kat situ ya. Okey, ini sangat bertentangan lah dengan konsep tawakal yang diajar oleh Rasulullah. Sebab apa? Rasulullah tidak mengajar kita untuk berserah sepenuhnya tanpa ada sebarang usaha. Hadis yang saya nyatakan di sini ialah berkaitan seorang lelaki datang berjumpa Rasulullah. Waktu dia jumpa Rasulullah tu, dia bawa sekali unta dia punyalah unta. Lepas tu dia tanya, wahai Rasulullah, apakah harus aku membiarkan untaku ini dan bertawakal kepada Allah? Rasulullah memberi jawapan. Rasulullah menjawab, ikatlah unta itu dan bertawakallah kepada Allah. Okey, dekat sini kita nampaklah kiranya Rasulullah mengajar kita untuk usaha dahulu sebelum bertawakal, dengan orang kata bertawakal secara kosong, secara tanpa apa-apa usaha. Okey, dan untuk mengaitkan dengan situasi realiti salah faham yang saya bagikan tadi, so waktu-waktu sekarang ni memang semua yang berlaku atas ketetapan Allah, tetapi kita kena berusaha untuk mengekang wabak COVID-19, wabak coronavirus ni. Okey, kita pergi slide seterusnya. Penghayatan qada dan qadar. Okey, penghayatan qada dan qadar ini saya fokuskan kepada kebaikan sekiranya kebaikan kelebihan sekiranya kita menghayati qada dan qadar ini dengan sepenuhnya.
Okey, yang pertama, Allah telah menjanjikan untuk mencukupi segala keperluan hamba-Nya yang menghayati qada dan qadar dengan bertawakal. Maknanya apa kat sini? Kita menghayati, mengimani qada dan qadar itu dengan berserta tawakal. Okey. Seterusnya, menghayati qada dan qadar ini dapat menjadikan seseorang itu sentiasa bersabar. Sebab apa? Sebab bila mana dia yakin dengan ketetapan Allah, dia percaya, jadi dia akan tidak mudah orang kata melenting. Kenapa aku macam ni? Itulah. Okey, dari sudut psikologinya, mereka yang menghayati konsep qada dan qadar ini akan menjadi tenang jiwa dan hidupnya. Dan akhir sekali, menjadikan seseorang itu sentiasa bermuhasabah diri di atas setiap perkara yang berlaku kepadanya. Saya minta maaf kat sini hujan lebat. Saya takut audio terganggu ke, saya minta maaf ya. Okey, akhir sekali kita pergi pada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan di sini ialah beriman kepada qada dan qadar ini menjadikan seorang muslim itu lebih mempercayai serta menguatkan keimanannya. Dan manusia juga perlu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan, kerana tidak ada seorang pun yang mengetahui nasibnya pada masa akan datang. Kita tak tahu apa akan jadi waktu depan. Macam sekarang ni, situasi sekarang ni banyak sangat orang yang hilang pekerjaan, hilang masalah ekonomi bertambah-tambah dengan kewangannya, susut duit dan sebagainya. Jadi kita sebagai manusia, kita memang kena berusaha, sentiasa berusaha. Kita nak kena buat apa, sebab kita tak tahu masa depan ni apa akan jadi. Kita tak tahu, sebab itu semua di bawah kekuasaan Allah. Kita sebagai manusia, apa yang kita boleh buat ialah kita cuba usaha dahulu. InsyaAllah pengakhirannya akan baik. Okey, jadi Alhamdulillah tamat dah pun pembentangan saya. Setakat ini sajalah. Terima kasih kepada yang menonton. Terima kasih juga kepada Ustazah Fadilah yang mengajar saya untuk subjek akidah Islamiah ni. Okey, itu sajalah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.